Mari kita bincangkan soalan nombor 2, Physics Challenge 5. So, mari kita tengok soalan dia. A square singleton wire loop yang mana L sama dengan 1 cm on a side is placed inside a solenoid. So, the rectangular loop is placed inside the solenoid. Ini rectangular loop kita letak dalam solenoid. Okay, the solenoid has a circular cross-section radius of 3 cm. So, dia bagi dah radius of the solenoid sama dengan 3 cm. As shown in the end view of figure 2. Jadi gambar rajah ni adalah gambar ujung. Kalau kita ada ni solenoid, contoh, ni kita ada solenoid. Pandangan daripada sini. Pandangan daripada hujung. Dalam solenoid tu ada rectangular loop, ada loop yang kotak tu. Jadi ini pandangan daripada hujung. Okay. So dia cakap lagi the solenoid is 20 cm long and wound with 100 turns of wire. Okay. Kita list dulu info lah. Tengok. Boleh tak kita listkan info? Yang pertama sekali, number of turn of solenoid. Tahu dengan 100. Radius solenoid 3 cm. Kita terus tukar dalam SI unit. Length of the solenoid. The solenoid is 20 cm long. 20 cm long. Okay. And then, itulah dia cakap kan. Itu berkaitan dengan solenoid lah. Okay. Berkaitan dengan loop. Loop lain. Loop dia kata the length 1 cm. Okay. Kenapa length ni ada kaitan, nanti kita tengok. L kecil tu. Ini lebih pada panjang sisi lah. Panjang sisi kita punya square loop ini. Okay, tak apa. Kita tengok apa soalan A. Dia kata, if the current in the solenoid is 3 ampere. Oh, dia bagi lagi current 3 ampere. What is the flux through the square loop? What is the flux through the square loop? Okay, dia nak kita cari magnetic flux. Equation magnetic flux ni sama dengan B times A times cos theta. Betul. Kita nak cari magnetic flux pada loop. Magnetic flux pada loop. Okay, magnetic flux loop. Jadi, bila kita nak cari magnetic flux pada loop, kita tengok balik equation ni, kita kena cari magnetic field pada loop. Kita kena tahu dalam soalan ini, current tidak mengalir dalam loop tu. Yang current mengalir adalah current mengalir dalam solenoid. Jadi, bila current mengalir dalam solenoid, maka solenoid itu sendiri yang menghasilkan magnetic field. Solenoid itu menghasilkan magnetic field dan square loop itu ada dalam solenoid. Maksudnya bila kita nak kira magnetic flux B through the loop adalah B yang dihasilkan oleh solenoid. Okay, area ni jangan kira area solenoid pula. Kalau kita kira area cross-section area of solenoid, maka kita akan dapat magnetic flux through the solenoid. Kita nak cari magnetic flux through the loop. Maka area ni adalah area of the loop.
Magnetic field pada loop adalah disumbangkan oleh solenoid. Bukan B ni B solenoid. Magnetic field pada loop disumbangkan oleh solenoid. Okey. Jadi ini yang kita nak apply ni sebenarnya. Ini yang kita nak apply. Jadi pelajar semua, angle cos theta pula adalah angle di antara B dengan A. Magnetic field dan juga area. Magnetic field dan juga area. Dalam kes ini, kita ambil contohlah, sama ada lah arah tu saya tak boleh nak cakap. Tapi katakanlah current dalam solenoid mengalir clockwise. Kalau current dalam solenoid mengalir clockwise, maka by using right hand grip rule, two fingers, current, thumb kita adalah direction of magnetic field. Magnetic field of the solenoid keluar. Jadi kita boleh nampak pada loop, magnetic field keluar. Jadi angle di antara vector area dan juga magnetic field adalah zero. Pasal apa? Vector area perpendicular tu rectangular loop keluar juga. Magnetic field pun keluar juga. Maka paralel lah antara vector area dan juga magnetic field. Okey, jadi angle theta dekat sini sama dengan kosong. Okey, so kita tengok. Area of the loop kita boleh cari. Pasal apa? Kita ada length side of the loop 1 cm. Itu tak ada isu. Okey, itu tak ada isu. Magnetic field of solenoid. Magnetic field of the solenoid kita cari dengan gunakan equation yang kita dah belajar dalam chapter 4. Yang ini dia dah kata dah. The square loop is placed inside the solenoid. Maka kita akan gunakan equation magnetic field at the center of the solenoid. Magnetic field at the center of the solenoid is given by, dalam chapter 4, mu naught N over L times I. Okay, N over L adalah number of turns per unit length. Jadi kalau kita kira yang itu dulu, okay, magnetic field of the solenoid dulu mu naught sama dengan 4 pi times 10 to the power of negative 7. Number of turns 100. Length of the solenoid 20 cm. Current mengalir 3 ampere. Tak ada tulis unit dalam perkiraan. Okay, so berapa magnetic field of the solenoid yang kita akan dapat? 1.88 kali 10 kuasa negatif 3 Tesla. Terima kasih. 1.88 darab 10 kuasa negatif 3 Tesla. Itulah juga magnetic field yang melalui square loop itu. Sama dengan magnetic field of the solenoid. Maka kita pun kira magnetic flux sama dengan BA cos theta. Ini 1.88 darab 10 kuasa negatif 3 Tesla. Area tadi, length dia sama dengan 1 cm. Jadi length square lah. 1 cm kuasa 2. Ini area. Okey, area sama dengan L times L. Ataupun sama dengan 1 darab 10 kuasa negatif 2 cm square lah. Kali dengan BA kali dengan cos 0. Kali dengan cos 0 degree. Okey, berapa magnetic flux kita akan dapat? 1.88 kali 10 kuasa negatif 7 Weber. Weber, betul. Jadi cos 0 sama dengan 1. Okey, cos 0 sama dengan 1. Kita akan dapat 1.88 times 10 to the power of negative 7 Weber. Betul unit tu, bagus. Okey, itu untuk soalan A. Untuk soalan A. Soalan B pula.
If the current in the solenoid is reduced to zero in 3 seconds, what is the magnitude of the average induced EMF in the square loop? Baik. Ini kita nak kira induced EMF. Soalan memang sebut average induced EMF, tapi dalam syllabus kita bila kita guna rumus, EMF is equals to the rate of change of magnetic flux. Ini memang mengira induced EMF lah. Okay. So EMF is equals to the rate of change of magnetic flux ini adalah rumus daripada Faraday's law. Rumus daripada Faraday's law. Kita tahu masa yang diambil dia dah bagi 3 saat. Okay, perubahan magnetic flux ni, ya betul. Dia bagi information dia cakap tentang current kan. If the current in the solenoid is reduced to zero. Masa current 3 ampere, magnetic flux dia sama dengan 1.88 darab 10 kuasa negatif 7. Jadi the change in magnetic flux ni boleh kita kata magnetic flux final minus magnetic flux initial lah. Kalau kita nak kira magnitude saja, kita moduluskan lah equation ni. Magnitude induced EMF. Okay. Jadi yang final ni adalah 0. Tak ada isu. Tapi yang initial ni adalah magnetic flux semasa current 3 ampere. Yang mana kita dah kira tadi sama dengan 1.88 darab 10 kuasa negatif 7 Weber. Ini the change in magnetic flux. Maka kita pun masukkan itu dalam kita punya equation. So 0 minus 1.88 times 10 to the power of negative 7 over dt sama dengan 3 saat. Berapa induced EMF kita dapat? 6.27. 6.27. Saya dapat lain sikit. 6.27 darab 10 kuasa negatif 8 volt. Betul tak? Betul tak? Sama sir. Sama sama. Ada soalan tak? Mana part-part yang saya explain tak berapa nak jelas ke? Okay. Kalau tak ada soalan, saya nak tengok markah je kat mana untuk soalan A ni. Ini cadangan permarkahan saya. Yang pertama sekali, apabila kita kira magnetic field yang dihasilkan oleh solenoid, itu akan dapat gantian satu markah. Okay, cos 0. Angle theta awak letak sama dengan 0 degree. Okay, soalan tak bagi. Kita sendiri faham konsep satu markah. Okay, kemudian kita gantikan satu markah dan jawapan unit yang betul satu markah. Untuk soalan A kita ada 1, 2, 3, 4 markah. Soalan A 4 markah. Bagi soalan B pula, okay, gantian satu markah. Jawapan dan unit yang betul satu markah. Total untuk soalan nombor 2 ini adalah 6 markah. Itu perbincangan kita untuk kali ini.